Rasa sekarang menyaksikan bagi perlumbaan Aeon Credit Service Yamaha NBX Challenge. Perlumbaan bagi pusingan yang ke-8 dan bagi perlumbaan ini pertarungan antara dua pelumba bagi merebut kejuaraan masih lagi rapat dan sudah pasti akan dibawa ke dua pusingan terakhir nanti kerana Muhammad Zuhair Nabil, Muhammad Zamri dan Adib Hakimi Nazri, dua pelumba di Nasha yang dipisahkan dengan 3 mata sahaja, 108, 105. Motosikal nombor 23 dan 11 yang berada di Lita. Sementara Mikhail Razan Hashim berada di tempat yang ketiga, tapi dia agak jauh ditinggalkan dengan 89 mata. Bagaimanapun, tumpuan kita kepada dua pelumba di hadapan keseluruhan untuk Zuhair Nabil, Muhammad Zamri pasukan 3S motosikal dan Muhammad Adib Hakim Nazri dari Taikon nombor 23 dan nombor 11. Tapi kedudukan grid kita akan lihat pada kedudukan grid berdasarkan pada perlumbaan yang berlangsung semalam juga, dengan semalam Muhammad Adib Hakim Nazri yang berjaya memenangi perlumbaan, Fazil Farooq tempat kedua, Abdul Fahim tempat yang ketiga, Mikhail Razal tempat yang keempat, Zuhair Nabil tempat yang kelima, Lutfi tempat yang ke-6. Dan semalam kalau kita lihat di mana kedudukan Adib Hakim Nazri yang memenangi perlumbaan, itu yang membuka ruang dia kerana Zuhair Nabil berada di tempat yang ke-5. Jadi perbezaan hanya 3 mata saja di antara kedua-dua pelumba ini. Kita lihat kedudukan grid sekarang, Nasha. Baiklah, petak pertama akan dimiliki oleh Adib Hakim Nazri, 2 Abdul Fahim Abdul Basir, 3 Muhammad Mikhail Razlan Hashim, 4 Muhammad Fakhrul Zakwat, 5 Muhammad Zuhair Nabil Muhammad Zamri, 6 Ahmad Azim Ahmad Sabri. Petak ke-7. Petak yang ke-7 adalah Muhammad Fazil Muhammad Farooq, 8 Muhammad Hamizan Muhammad Rozi. Petak yang ke-9 Muhammad Hakim Akmal Syamsul Kamar. Petak yang ke-10 Muhammad Rizwan Irfan Abdullah. Petak yang ke-11 Muhammad Lutfi Shah Narizman. 12 Aizuddin Faris Muhammad Ibrahim. Petak ke-13 Muhammad Nur Haikal Muhammad Fikri, 14 Azman Rifki Danish, 15 Muhammad Hazim Badru Hisham, 16 Nurdini Usman, 17 Ahmad Syakir Abdullah, 18 Ahmad Adam Danish, 19 Muhammad Fikri Tri Anza Muhammad Faizul Nizam, 20 Muhammad Afiq Aiman Nur Azizi, 21 Muhammad Aflin Danish Muhammad Nazri, 22 Muhammad Azam Adli Muhammad Isnaini, 23 Muhammad Haziq Taufik, 24 Muhammad Harith Daniel Muhammad Hisham. 24 pelumba yang akan memulakan perlumbaan. 8 pusingan untuk perlumbaan NBX ini dan 8 pusingan yang kita akan lihat penentu, kerana tumpuan terberikan kepada pelumba yang berada di petak utama, Adib Hakim Nazri, dan pelumba berada di petak yang kelima, Muhammad Zuhair Nabil Muhammad Zamri nombor 23. Kelebihan kepada Adib Nasha akan berada di petak utama perlumbaan, dan seperti yang kita dah beberapa kali katakan mengenai yang kita katakan mengenai litar ini, selekor pertama keluar selamat dan dapat lari sedikit kerana selekor kedua tu agak sempit untuk kesemua pelumba masuk dan mendapatkan kelebihan awal. Tapi tidak mustahil juga pelumba belakang dapat mengejar pelumba di depan, dan bagaimana pelumba bijak untuk mengambil selekor 3, 8 dan selekor pertama yang akan biasanya membantu untuk menentukan pemenang bagi perlumbaan. Betul, Hamid, kerana apa yang penting adalah mereka kena keluar dulu di selekor yang pertama itu untuk mendapatkan tempat bagi menjawabkan diri. Tapi dalam catatan masa yang lebih kurang sama ini, saya jangkakan mereka akan bersaing bagi perebutan di tempat yang pertama, kedua dan juga tempat yang ketiga. Sedia sekarang untuk kita mulakan perlumbaan terakhir di litar tangkap Johor. Pusingan yang ke-8 nantikan 6 lampu merah dinyalakan sekarang dan mereka memulakan perlumbaan nombor 11 dan nombor 23 yang kita akan lihat peringkat awal menuju ke selekor yang pertama. Lepas Adib di depan nombor 11, nombor 2 yang berada di depan, 11 tempat yang kedua, 23 di belakang agak rapat kedudukan. Dua pelumba ini yang kita berikan tumpuan. Rasanya persaingan akan dibawa sehingga sampai ke pusingan ke-10 nanti untuk penentuan kejuaraan. Buat masa ini adalah Muhammad Mikhail Razlan Hashim yang berada di depan mendahului perlumbaan.
Dan kalau kita lihat Hami, tadi Abdul Hakim baru saja melepasi Mikael di selekoh yang ketiga. Beliau naik sekarang ini di tempat yang pertama dengan kita lihat perebutan di tempat yang itu cuba masuk 21 adalah Fazil naik di tempat yang ketiga. Perebutan di antara Fazil dan juga Zuhair Nabil. Zuhair Nabil yang cuba untuk merampas kembali kedudukan, naik cuba masuk di selekoh yang ke-9 ini. Naik di tempat yang ketiga kerana beliau sedar beliau tidak boleh membenarkan Adib Hakim untuk lari terlalu jauh. Adib Hakim nampaknya di tempat yang pertama, jadi kelebihan mata. Sekarang ini 3 mata sahaja jika dia tidak dapat mengikori dan tidaknya berada di belakang. Itu pun dah kehilangan 5 mata dalam penumpaan. 2022 nampak perlahankan jentera Abdul Fahim Abdul Basir. Sementara Adib Hakim Nazri terus di depan dengan Zuhair Nabil berada di tempat yang keempat sekarang ini. Perlu untuk memintas di hadapannya lah Fazil Faruk dan Mikail Razan Hashim untuk mengejar. Nampak Adib Hakim yang menang pertemuan semalam agak laju. Menuju ke selekoh terakhir agak perlu berhati-hati sedikit di sini. Lepas 23 tampak Zuhair Nabil berjaya untuk naik tempat yang kedua, tapi cuba dirampas dari luar oleh Fazil Faruk di selekoh. Dan sekarang tugas mereka untuk mengejar Adib Hakim, tapi Fazil Faruk yang kembali merampas tempat dari Zuhair Nabil nampaknya. Perebutan yang cukup sengit yang dapat kita lihat di antara 3 pelumba ini dengan pertukaran kedudukan di antara Fazil dan juga Zuhair Nabil. Zuhair Nabil sentiasa memberikan tekanan kerana beliau perlu untuk melepasi pelumba-pelumba di hadapan mereka untuk mengejar Adib yang semakin jauh sekarang ini di hadapan 2.481. Adib tinggalkan pelumba-pelumba yang lain di belakang. Mikail Razan pada seketika berkedudukan di tempat yang ketiga tapi dirampas kembali oleh Zuhair Nabil. Zuhair Nabil sering kali cuba untuk memintas di selekoh ini, tapi kali ini beliau hanya cuba sekali. Hampir-hampir tadi Zuhair Nabil terjatuh dan menggeling kepala sedikit. Dia perlu mengambilkan perlumbaan. Itu penting untuk ketipan mata. Jika tidak, pelumba di depan akan mengumpul 25 mata. Jadi perbezaan yang agak jauh. Kita telah sampai di penghujung musim sekarang. Tinggal lagi 2 perubahan sahaja. Zuhair Nabil perlukan tempat yang ketiga sekarang. Tadi menyebabkan tadi dia hampir jatuh tadi. Jadi dia kehilangan kedudukan yang agak jauh di belakang Muhammad Faruk. Jadi kita lihat sekarang ini Fazil yang semakin jauh berada di hadapan. Cubaan untuk sekali lagi Zuhair Nabil masuk melepasi di bahagian luar. Beliau yang berada di luar masuk terus memintas Mikail Razan di tempat yang ketiga sekarang ini dengan Fazil semakin nampaknya semakin dekat nampak Zuhair Nabil dan juga Fazil, dan kita akan lihat bagaimana cubaan Zuhair Nabil untuk mengejar Fazil sekarang ini yang berkedudukan di tempat yang kedua. Sebenarnya tempat kedua untuk Zuhair Nabil, jadi dia 5 mata saja tewas kepada Adib untuk membanding kerana Adib jauh sangat depan. Sekarang nampak memang tukar digugat. Jadi antara Zuhair Nabil pada kedudukan 16 mata sekarang ini. Kalau 16 mata dia sudah 9 mata berada di belakang Adib untuk perlumbaan ini maksud saya. Tak termasuk lagi apa perbezaan yang ada pada kedudukan sekarang di antara kedua-dua pelumba. Dan pada kedudukan ini dia telah diberikan cabaran kepada oleh Mikail Razan Hashim yang sekarang naik tempat yang ketiga. Jadi Zuhair Nabil berdepan tugas yang sangat berat untuk melepasi 2 pelumba di depan. Dan cantik kali ini dia mencuri peluang di dalam, melepasi Mikail menuju ke selekoh yang terakhir sampai dapat dari dalam atau tidak untuk menutup ruang. Dia dapat kali ini. Dan kita lihat gaya tunggang yang cukup agresif yang ditunjukkan oleh Zuhair Nabil kerana beliau perlu untuk mengejar pelumba-pelumba di hadapan. Tapi kita dapat lihat Zuhair Nabil cantik sekali di setiap selekoh. Beliau sentiasa dapat momentum untuk memintas pelumba-pelumba. Tapi bila tiba di laluan lurus, beliau seperti kehilangan kedudukan kerana mungkin kita tahu ini adalah perlumbaan yang sama. Dan Lutfi pula masuk sekarang ni. Nampaknya dia semakin tenggelam ke belakang. Dan itu dia tadi menggeleng kepala sedikit. Dan sekarang ini tadi Lutfi cuba memberikan cabaran kerana Zuhair Nabil tempat yang keempat. Dia cuba untuk mengejar Mikail kembali untuk merampas tempat yang ketiga. Dan Fazil juga lari jauh di depan di tempat yang kedua. Jauh dia ujung sana kita lihat telah pun sampai ke dasar permulaan adalah Adib Hakim Nazri untuk melepasi Mikail.
Dia ada lagi 2 pusingan saja, 2 peluang lagi, 2 lap lagi untuk dia cuba lakukan. Tapi dia juga perlu hati-hati tidak melakukan kesilapan ni, Nasha. Oh! Baru tadi saya katakan tadi, dia sekali lagi hampir jatuh. Zuhair Nabil sekali lagi dia hampir jatuh, dan kali ini dia turun jauh ke belakang lagi nampaknya. Dia berada di belakang Aizuddin Faris, semakin jauh ke belakang. Dan Hamizan Rozi juga memberikan cabaran kepada Zuhair Nabil. Lihat satu tekanan yang kita nampak daripada Zuhair Nabil. Kita lihat bagaimana beliau yang slide tayar belakangnya, mungkin sebab dia terlalu awal membuka minyak, itu yang menyebabkan kehilangan kawalan di tayar belakang, tapi masih lagi boleh untuk mengawal. Tapi beliau perlu untuk mengumpul semaksimum masa yang boleh, kerana Adib sekarang ini begitu selesa berada di hadapan. Adib dia tinggal di pusingan akhir, dan dia ketinggalan pula di belakang Hamizan sekarang ni. Hamizan dia tempat yang ke-7. Agak marah Zuhair Nabil, tapi perubahan masih lagi berlangsung. Dia perlu untuk berikan tumpuan kepada perlumbaan, dan dia ketinggalan jauh di belakang Adib. Tapi sekarang ni yang dia ketinggalan jauh di belakang lain-lain pelumba. Dia berada tempat yang ke-7 sekarang. Ini nombor 11 Adib Azim Nazri, tenang saja di depan. Dia akan menghabiskan perlumbaan di tempat yang pertama. Tidak ada pelumba yang mencabar untuk sampai ke gazan penamat bagi Muhammad Adib Hakim Nazri. Dan bagaimana kedudukan sekarang di belakang, sama ada didapat untuk baik kedudukan ataupun tidak. Jauh di belakang nampaknya. Dan tempat terakhir untuk Zuhair Nabil di tempat yang ke-7. Dan kita lihat Zuhair Nabil yang sedikit kecewa dengan kesilapan yang dilakukan oleh Zuhair Nabil tadi. Beliau pada seketika boleh menaiki podium di tempat yang ketiga, tapi mungkin sedikit tekanan yang dialami oleh beliau, kerana beliau sedar Adib telah pun jauh di hadapan. Ini yang menyebabkan beliau melakukan sedikit kesilapan yang merugikan buat Zuhair Nabil. Tapi apapun, ini adalah perlumbaan terakhir sampai bagi garisan penamat adalah Muhammad Harid Daniel Muhammad Hisham di tempat yang ke-21. Tempat yang ketiga adalah Mikhail Razan Hashim yang berjaya untuk menuju tempat yang ketiga. Mikhail Razan Hashim, kita akan lihat pada kedudukan keseluruhan nanti. Tapi ini keputusan perlumbaan. Adib Hakim Nazri yang menangi perlumbaan. Fazil Faruk tempat yang kedua. Mikhail Razan Hashim tempat yang ketiga. Lutfi Shah Narizman tempat yang keempat. 5 Aizuddin Faris Ibrahim. 6 Muhammad Hamizan Muhammad Rozi. 7 Muhammad Zuhair Nabil Zamri. 8 Muhammad Hakim Akmal Samsul Kamar. Tempat yang ke-9 Muhammad Afiq Aiman Nur Azizi. 10 Nur Dini Uzma Abdullah. 11 Muhammad Fakrul Zakwan Fitri. 12 Ahmad Syakir Abdullah. 13 Muhammad Azam Adli Muhammad Isnaini. 14 Muhammad Nur Haikal Muhammad Nur Fikri. 15 Muhammad Hazim Badrul Hisham. 16 Rizwan Irfan Abdullah. 17 Azran Rifki Idanis Azhar. 18 Afrin Danish Muhammad Nazri. 19 Muhammad Haziq Taufik. 20 Fikri Trianza Muhammad Fairul. 21 Haris Daniel Muhammad Hisham. 22 Abdul Fahim Abdul Basir. Baiklah, kita lihat semula ini adalah rangkuman bagi perlumbaan Ion Cadet Service Yamaha MVH Challenge, di mana kita melihatkan perlumbaan yang baik yang ditunjukkan oleh Mikhail Razan yang meluncur laju memasuki selekoh yang pertama. Tapi pada awal lagi kita dapat lihat di mana Adib Hakim yang memberikan tentangan yang hebat kepada Mikhail Razlan. Mikhail turun di tempat yang kedua, tapi Zuhair Nabil yang menunjukkan satu perlumbaan yang menarik juga. Beliau sentiasa memberikan cabaran kepada pelumba di hadapannya. Dengan kita lihat bagaimana Zuhair Nabil yang sentiasa berjaya untuk memintas pelumba di hadapannya di setiap selekoh. Tapi sayang sekali di mana Zuhair Nabil yang mungkin sedikit tekan dengan beliau sedar, kerana Adib Hakim telah pun lari jauh dengan meninggalkan 7.219 saat pelumba di belakang. Dan kesilapan yang dilakukan oleh Zuhair Nabil menyebabkan Adib yang sekarang ini mengungguli bagi kedudukan keseluruhan. Tapi itu baru jangkaan saya. Kita akan lihat keputusan bagi Ion Cadet Service Yamaha MVH Challenge selepas ini. Keputusan bagi kedudukan keseluruhan dengan Adib
Semalam beliau menang di sini dan sekali lagi Adib Hakim memenangi perlombaan bagi Ion Credit Service Yamaha MVX Challenge. Baiklah, kita akan lihat kedudukan keseluruhan bagi MVX Challenge. Adib Hakim yang berjaya naik di tempat yang pertama 130 mata. Zuhair Nabil turun dengan 127 mata, 3 mata saja. 3 mata saja Nasha memisahkan mereka. Dan Mikael juga telah sampai 105 pun tidak jauh sebenarnya. 25 mata saja di belakang Adib Hakim Nazri. Jadi 3 pelumba ini masih berpeluang untuk gelaran juara bagi musim 2021. Podium bagi perlumbaan Mikael Zlatan Hashim di tempat yang ketiga, Fazil Mat Farouk tempat yang kedua. Dan pemenang buat kali yang kedua di hujung minggu ini Muhammad Adib Hakim Nazri untuk pasukan Taikon. Dan perebutan kejuaraan akan dibawa ke pusingan ke-9 dan pusingan ke-10 nanti. Okey, timku sekali lagi pengurus besar pemasaran dan Meta Hondyong Yamaha Motor Sdn Bhd akan bersama dengan ketiga-tiga pemenang bagi perlumbaan kali ini. Terima kasih diucapkan kepada Encik Timo, pengurus besar pemasaran Hongyong Yamaha Motor Sdn Bhd, dan sekali lagi berikan sorakan dan tepukan gemuruh